Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Alhamdulillah bertemu kita hari ini. Pada hari Selasa hari ini 25 Mei. Okay, jadi hari ini cikgu nak cerita tentang PBL yang kamu perlu buat. Okay, hari ini cikgu nak cerita pasal PBL yang kamu nak perlu buat. Okay, jadi sebarang pertanyaan boleh tanya live dekat sini. Okay, saya akan cuba jawab lah. Okay, boleh? Mesti ada yang ramai yang tertanya-tanya kan? Macam mana nak buat PBL ni? Betul. Betul, okay. Tapi yang bertanya tu hanya beberapa orang saja. Okay, jadi hari ni saya buat recording untuk pernyataan masalah apa benda yang kamu kena buat dalam PBL ni. Ini untuk mendapatkan kamu dapat TP6 kalau tak buat memang tak adalah TP6 tu. Okay, so pastikan kamu buat untuk dapatkan TP6. Okay, boleh Okay. So semua dah sedia. Ada 9 orang. Okay, tak apalah 9 orang. Nanti yang lain tengok by video lah. Okay, so nampak skrin saya? Nampak. Dengan jelas Okay, pada tahun ni, okay, PBL Panitia Matematik Tambahan nak buat PBL versi PKP 3.0. Okay, Matematik Tambahan tingkatan 5, tajuk dia adalah Matematik Tambahan tingkatan 5. Okay, guru mata pelajaran saya, Cikgu Raini dan saya. Okay, tajuknya adalah permainan 3 dimensi ataupun 3D games. Okay, apa itu 3D games? Nanti kita tengok apa itu 3D games. Susah lah nak buat 3D games ni, biar betul macam nak buat ML tu ke? Jenuh lah kalau buat ML tu. Okay, kita tengok yang ni. Okey, apakah objektifnya? Membolehkan pelajar mencapai tahap penguasaan 6 untuk PBD, untuk membolehkan kamu dapat TP6. Kalau tidak, kamu tak ada TP6. Okey, kamu boleh buat sampai TP5, TP4 sahaja, tapi TP6 susah nak dapat kalau kamu, melainkan kamu ada projek. So ini adalah usaha kamu untuk dapatkan TP6. Okey, penting tak TP ni, tahap penguasaan ni? Penting tak? Penting lah. Kamu punya exam pun tak tahu bila lagi. Adakah kemasukan kamu ke universiti nanti berdasarkan 100% berdasarkan SPM, ataupun kemasukan kamu ke universiti nanti dia nak tengok juga kamu punya PBD. Okey, saya pun tak pasti. Mungkin itu adalah salah satu yang dia nak tengok. Okey, apakah kamu punya PBD yang kamu ada. Okey, jadi sebab itu kita buat benda-benda ni. Okey, jadi kamu kena buat, wajib buat. Okey, kalau tak buat tak adalah TP6. Okay, so sangat-sangat rugilah kepada kamu nanti. Okay, buat tu bagi bersungguh. Okay, jangan main-main lah. Okay, objektif lagi satu. Objektif adalah untuk mengukuhkan pemahaman topik sebagai persediaan menghadapi PPT 2021. Okay, ini juga adalah sangat penting. Okay, sebab kamu punya exam yang pertama untuk matematik tambahan secara rasminya. Okey, secara tak rasminya ada dengan saya dah sekali tahun lepas. Okey, tetapi secara rasminya adalah tahun ni. Okey, secara rasminya kamu tak pernah lagi exam. Okey. So insya-Allah buka sekolah nanti, tak tahu lagi boleh buka sekolah ni. Mungkin bulan 6, mungkin hujung bulan 6, mungkin bulan 7. Tak tahu. Saya pun nak cakap pun tak tahu. Okey. Mungkin kemungkinan besar tu adalah pada bulan 6 lah, habis cuti sekolah ni. Tapi tak tahu lagi adakah ditunda, adakah masih lagi sekolah ditutup, ataupun masihkah hanya tingkatan 5 dan tingkatan 6 saja masuk. Saya pun tak pasti. Okey, tarikh adalah 21 sampai 30 bulan 5. Tapi disebabkan ada ramai yang masih lagi confused, saya anjakkan lagi daripada 21 bulan 5 sampai tarikh akhir untuk hantar ialah 5 hari bulan 6 2021. Okey, tarikh akhir hantar pelaporan dia punya barang maujud tu bawa masa hari buka sekolah nanti. Okey, bawa waktu sekolah. Jadi yang hantar pada 5 bulan 6 ni adalah hantar dia punya pelaporan, kamu punya video ataupun kamu punya gambar-gambar kamu buat. Okey, dia punya pelaporan boleh buat dalam video. Okey, boleh juga buat dalam bentuk PowerPoint, boleh juga buat dalam bentuk
apa word sahaja. Okey, tapi kena adalah bergambar-bergambar. Okey, kalau dalam video kamu ceritalah apa yang kamu nak buat. Okey, pembahagian tugas. Okey, ini untuk 5S. 5S Cikgu Raini akan terangkan kepada 5S. So, tajuk dia adalah sukatan membulat, kemudian menggunakan aplikasi kepada sukatan membulat. Kemudian dia punya standard pelajaran 1.4.1 dan juga TP dia TP6. Okey, memang kita nak fokus kepada TP6 sahaja, iaitu mengaplikasi pengetahuan kemahiran yang sesuai tentang sukatan membulat. Kalau kamu punya tajuk nanti kita tengok, dan dalam konteks penyelesaian masalah, bukan rutin secara kreatif. Okey, secara kreatif. Payah ni. Bukan senang nak dapat TP6 ni. Nak buat secara kreatif. Okey. Okey, kita tengok untuk kelas 5K. Okey, kamu punya ada 2 tajuk, terpulang kepada kamu pilih salah satu. Jangan pilih dua-dua. Okey, pilih salah satu. Okey, iaitu tajuknya ialah integration ataupun kinematic of linear motion. Okey, tajuk 3 ataupun tajuk 8. Content standard dia ialah application of integrations dan juga atau saya sebut atau bukan dan application of kinematics of linear motion. Okey, learning standard apply appropriate knowledge and skill of kinematics of linear motion in the context of non-routine problem solving in a creative manner. Sebut sama juga benda yang tadi. Okay, and then 8.4.1 untuk tajuk application of kinematic of linear motion. Okay, solving problem of kinematic of linear motion involving differentiation and integration. Okay, dia ringan sikit tetapi dia melibatkan 2 tajuk besar, iaitu differentiation and integration. Okey, tapi kamu boleh pilih salah satu. Okey, salah satu. Okey, standard prestasi juga masih lagi TP6. Okey, masih lagi TP6, iaitu apply appropriate knowledge of skill of kinematics of linear motion, ataupun satu lagi ialah integration. Okay, in the context of non-routine problem solving in a creative manner. Okay. Itu adalah dia punya standard prestasi. Okey, untuk kelas 5B, untuk kelas 5B, tajuknya ialah pembezaan. Sama je, dia menggunakan subtopik 2.4, iaitu aplikasi kepada pembezaan, menyelesaikan masalah yang melibatkan pembezaan, dan TP dia tetap TP6, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pembezaan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Bukan rutin secara kreatif. Okey. Bukan yang biasa-biasa yang kamu buat dalam textbook, dalam soalan-soalan yang biasa kamu jumpa. Okey, cuma dia kamu buat dalam bentuk yang bukan rutin. Macam ni ke nak buat? Macam ni ke nak buat? Yang ni ke perlu dibuat? Okey. Okey, ada banyak kaedah nanti. Okey, kita tengok. Arahan secara am dia ialah anda dikehendaki menghasilkan sebuah permainan 3 dimensi, permainan 3D, okey, berdasarkan tajuk yang telah ditetapkan. Okey, projek boleh dijalankan secara individu, berpasangan, berkumpulan. Okey, terpulang kepada kamu. Okey, kalau kamu nak buat seorang-seorang tak ada masalah, nak buat berdua tak ada masalah, berkumpulan pun tak ada masalah. Tetapi kalau berkumpulan maksimum 4 orang sahaja. Okey. 4 orang saja maksimum. Saya buka kepada kamu pilih ahli pasukan kamu sendiri. Okey, yang tak ada ahli pasukan nak buat mesti buat secara individu. Okey, siapa yang tak ada ahli pasukan dia mesti buat secara individu. Okey. Okey. Jadi collaborate lebih baiklah. Okey, jadi lebih baik kamu berkolaborasi, sekurang-kurangnya berpasangan. Okey, tak nak berpasangan boleh pergi kepada sampai kumpulan sampai ke 4 orang. Okey, tapi saya tak nak dalam kumpulan yang 4 orang tu ada pula seorang yang tidur. Okey, yang tak buat apa-apa. Okey, so pastikan semua bersama-sama untuk menghasilkan menyiapkan projek ni. Okey? Boleh Okey. Kemudian, okey, anda bebas menentukan konsep permainan yang ingin dihasilkan, tetapi mestilah menarik. Okey, buat tu mesti bersungguh-sungguh. Okey, buat tu mesti bersungguh-sungguh. Bila buat bersungguh-sungguh, pastilah dia menarik. Kalau buat sambil lewa je, ala janji siap je, yang tu pasti tak menarik. Kalau tak menarik tu, saya tak naklah bagi markah sampai TP6. Okey, so pastikan dia menarik. Okey, menarik minat. Orang nak main dia,
ataupun orang nak belajar macam mana nak main dengan main benda tu, benda yang kamu buat tu lah. Okey, kaitkan dengan konsep dan kemahiran yang anda peroleh daripada tajuk-tajuk berkenaan. Itu terpulang kepada kamu. Kamu boleh buat dengan mengaitkan konsep-konsep. Kalau tajuk integration, apakah konsep-konsep integration? Okey, mencari dia punya lengkung, mencari persamaan lengkung, mencari luas di bawah graf, mencari isi padu. Okey, itu terpulang kepada kamu. Itu secara kreatif. Kalau dalam pembezaan kamu tahu tentang apa dia punya maksimum, minimum, luas maksimum, luas minimum, okey, bentuk maksimum, isi padu maksimum, tentang maksimum minimum, yang banyak tentang pembezaan. Okey, so benda tu sangat-sangat luas. Okey, terpulang kepada kamu macam mana kamu nak buat. Okey, terpulang kepada kamu. Tapi mesti kaitkan konsep yang kamu belajar. Kalau dalam kinematik pula, kamu mungkin boleh buat pergerakan, macam main perjalanan daripada A sampai ke B, sampai ke Z, sampai ke D. Okey, pergi macam mana dia punya jarak dia, apakah dia punya laju maksimum, apakah laju minimum. Kamu boleh gerakkan, mungkin ada guli ke apa ke. Itu terpulang kepada kamu by your own creativity. Okey, by your own creativity. Okey, kita tengok penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ialah seorang pelajar menghadapi kesukaran mengingkati konsep kemahiran yang telah dipelajari dalam tajuk di atas. Jadi sebab itu perlu kamu tekankan tentang konsep dalam permainan kamu tu nanti. Okey, dalam permainan yang kamu nak buat tu nanti. Okey, beliau memohon bantuan anda untuk menghasilkan satu permainan. Dia boleh main. Okey, sambil dia main, dia boleh mengukuhkan ingatan dan kefahaman tentang tajuk yang diberikan kepada kamu tadi. Okey, tajuk yang kamu nak buat tu. Okey, so apa yang kamu perlu buat? Tentukan konsep permainan yang akan kamu hasilkan. Okey, so kena ada konsep permainan. So dalam pelaporan nanti kamu kena nyatakanlah konsep permainan yang dihasilkan ialah macam mana. Okey, kemudian 4.2 iaitu bagaimana permainan ini dapat membantu masalah pelajar tersebut. Okey, kamu kena nyatakan macam mana dia boleh menyelesaikan masalah student yang bertanya kepada kamu tersebut. Okey, kemudian kaji jika konsep itu dapat diimplementasikan untuk tajuk-tajuk lain. Adakah game yang kamu buat tu boleh diimplement dalam tajuk-tajuk lain, dalam matematik tambahan, sains ataupun yang lain-lain. Okey, soalan lanjutan. Pada pendapat anda, sejauh mana permainan yang kamu hasil itu memberi kesan jangka panjang dan secara amnya adakah menarik minat seorang pelajar terhadap matematik tambahan? Okey, terangkan. So kamu boleh mungkin buat esei sedikit. Adakah kamu punya game itu dapat memberi kesan jangka panjang? Adakah dia memang akan ingat sampai bila-bila? Kamu ceritalah secara dalam bentuk esei lah. Esei tu mungkin 50 patah-patahan, sikit lah, tak payahlah banyak sangat. Setengah muka surat pun okey, tak ada masalah. Tapi janganlah banyak-banyak sangat. Okey, so format pelaporan mesti ada. Yang pertama, nama pelajar, nama ahli kumpulan. Okey, nak kelas kamu daripada kelas mana. Kemudian sekolah, nama sekolah, tu mata pelajaran, guru mata pelajaran. Penyataan masalah, kemudian jadual pelaksanaan, bahan, peralatan, rujukan dan semua benda kamu kena isikan dalam laporan tersebut. Kemudian kena ada gambar produk, gambar proses buat. Gambar produk dan juga gambar proses buat. Kalau buat dalam bentuk video, kena ada video. Video susah lah kot mungkin. Ke ada yang nak buat video? Saya rasa susah kot nak buat video. Jadi saranan saya adalah buat dalam bentuk A4. Word sahaja. Okay, mudah. Ambil gambar je. Ambil gambar, kemudian tempel. Okey, kemudian wajib ada manual dan juga panduan untuk permainan tersebut. Jangan bagi je game tu nak main. Macam mana nak main, tak ada cerita. Mesti ada dia punya bagaimana nak main game tersebut. Okey. Tadi saya kata bentuk pelaporan terpulang kepada kamu, bebas. Okey, tetapi kalau nak mudah buat pakai Word, tapi kalau nak lebih menarik buat pakai videoing. Okey, videoing memang menarik lah. Okey, memang menarik. Tapi terpulang kepada kamu masing-masing. Boleh buat dalam bentuk brochure ataupun pamphlet ataupun PowerPoint atau seumpama dengannya. Terpulang kepada kamu. Tidak ada format yang khusus, tetapi
Apa yang wajib ada? Yang dalam format pelaporan. Yang itu wajib ada. Okey, yang tu wajib ada. Tetapi bentuknya terpulang kepada kamu ikut kreativiti masing-masing. Okey. Okey, tarikh penghantaran saya dah sebut tadi untuk kelas 5K dan juga 5B ialah pada 5 Jun. Okey, 5 Jun 2021. Okey, 5 Jun 2021. Kemudian produk hantar semula produk yang hasil barang mawujud yang kamu buat tu bawa waktu sekolah buka tu nanti. Okey. Okey, ini dia punya rubrik. Okey, rubrik markah yang akan diberi. Okey, so kamu ada tema, standard kandungan, standard pelajaran, ni dua wajib letak wajib letak. Tak adalah satu markah tu. Kreativiti, manual permainan, okey, itu semua markah yang diberi. Okey, kemudian proses dia kena ada senarai barang, peralatan, bahan-bahan yang kamu gunakan. Okey, bahan tu tak semestinya bahan yang baru beli. Mungkin boleh pakai yang recycle punya, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Guna saja apa benda peralatan yang kamu nak guna. Okey, kemudian sumber rujukan kamu nyatakan kamu rujuk daripada mana. Kalau daripada website kamu ambil dia punya link dia, kamu letakkan sekali dekat kamu punya bahagian rujukan. Kemudian penghasilan projek, bagaimana kamu memaparkan penghasilan projek tersebut dan juga pelaporannya. Okey, bagaimana kamu mempersembahkan laporannya. Okey, kemudian aplikasi kepada kemahiran yang dibuat, iaitu penyelesaian masalah, macam mana kamu berkomunikasi, kemudian macam mana kamu membuat keputusan. Okey, terpulang kepada kamu. Pengetahuan mesti menepati tema, objektif, standard kandungan, standard prestasi dan juga standard perjalanan. Okey, itu 20 markah. Kemudian persembahan, evidence, 8 markah, penyampaian 8 markah dan juga originality 4 markah. Originality 4 markah. Okey, so total mark 100. Okey, so pastikan kamu buat secara bersungguh-sungguh. Ini disediakan oleh Cikgu Raini, Ketua Penitia MAC. Okey, SMK Islam Malaysia. Okey, so ada soalan nak tanya? Mungkin ada yang tertanya, Cikgu, apa contoh-contoh 3D game? Okey, saya tunjukkan sikitlah contoh-contoh 3D game. Oops, okey, ni 3D game. Okey, nampak Cikgu biar betul nak buat macam gini. Mau canggih benar. Canggih ke? Ada Arkham Horror 3D board. Okey, ada gambar bangunan-bangunan. Okey, ini contoh-contoh. Ada guli daripada atas sampai ke bawah kan. Turun sampai susun-susun macam tu. Ada dadu. Okey, mungkin juga macam ada ni macam payah lah nak buat, tapi terpulang kepada kreativiti masing-masing. Kamu tengok ini contoh-contoh 3D game. Okey, contoh-contoh 3D game. Okey, ni macam ni buat kan. Buat je macam habis dah. Saya punya setakat itu je, saya boleh scroll. Okey, ini contoh yang wah, nampak canggih kan. Nampak canggih. Okey, ni 3D game tapi kaitkan dengan Ant-Man. Okey, yang ni contoh yang lebih mudah, yang lebih simple. Kalau cari dalam gambar, cari je picture board game. Okey, board game tu 3D game sebenarnya. Sebab board tu bentuk 3D dah. Ada dadu ni 3D kan, bentuk 3D kan. Jadi bila 3D, jangan buat sekeping kertas je, betul letak kertas tadi jalan macam tu. Itu tak menarik lah. So pastikan dia lebih menarik. Dia ada bentuk 3 dimensi. Contoh bentuk 3 dimensi ni dadu ni bentuk 3 dimensi. Apa benda datang ni? Pointer ni benda datang ni pun bentuk 3D kan. Okey, so Monopoly apa semua yang ni semua ni adalah contoh-contoh 3D game. Ada banyak kan contoh 3D game. Okey, so terpulang kepada kamu mengikut kreativiti masing-masing. Macam ni yang ni pun yang ni apa yang Sheldon main ni apa nama apa benda permainan ni saya pun tak ingat nama dia. Yang ni pun 3D game juga. Apa nama permainan ni saya lupa dah. Apa dia? Game yang Sheldon main tu. Bukan yang main ramai-ramai. Apa nama dia? Apa dia? Izwan? Ada Dragon Dungeon and Dragon. Yang ni Dungeon and Dragon, Game of Thrones macam ni
So menarik juga kan, terpulang kepada kamu masing-masing. Kalau tak betul cerita macam menarik kan. Okay, so boleh buat contoh-contoh lah. Okay, so ada soalan tak? Okay, ada soalan? Nak saya bercakap ni, bercakap berapa lama saya bercakap, popek-popek. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya nak, okey, lepas ni kamu boleh pilih kumpulan kamu masing-masing. Okey, nah, boleh pilih kumpulan masing-masing. Jangan lupa kawan kita seorang, Fawaz. Okey, Fawaz appendix tahu kan Fawaz kena appendix? Jadi dia mungkin akan operate semalam ataupun hari ni. Saya pun tak pasti semalam ataupun hari ni dia punya operate. Okey, tapi dia punya appendix dia dah berlubang lah. Itu menyebabkan dia ada inilah, doakanlah yang terbaik untuk dia. Tadi dia tak masuk kan? Okey, so semoga dia diberi kesembuhan lah. Okey, so yang lain-lain setakat ini tak ada apa. So soalan pun tak ada daripada anda semua. Jadi saya stop. Okey, terima kasih. Bye-bye.